الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا من لدنك علما برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha penyelaras kuliah duha barisan ahli jawatan kuasa, seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, memberkati majlis kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua ditaufikkan oleh Allah dengan taufiknya orang yang saleh, dan kita semua mohon kepada Allah agar jiwa kita dan hati kita dijauhkan oleh Allah daripada mencintai segala keburukan dan juga kejahatan. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah taala kita akan menyambung pembacaan kita daripada suratul Mursalat, yang mana kita berhenti pada ayat yang ke-26. Betul? 26 ya? Baik. Jadi insya-Allah kita sama-sama baca daripada ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون
Sadaqallahul azim. Suratul Mursalat ayat yang ke-26. Sebelum kita masuk ayat 26, elok untuk kita sama-sama melihat dan mengulang kaji sedikit daripada ayat sebelumnya yang telah kita sebutkan beberapa tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang tak akan mampu untuk dinafikan oleh mana-mana makhluk ataupun manusia, dan kebesaran ini mampu menambahkan keyakinan kepada manusia bahawa kuasanya untuk mengazab manusia nanti di akhirat adalah amat-amat ia berkuasa. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-25, Alam naj'alil arda kifata, bukankah kami telah menjadikan bagi manusia itu bumi sebagai tempat apungannya. Artinya apa tuan-tuan? Iaitu bumi boleh duduk di atasnya akibat adanya graviti yang duduk di atas mukaan bumi tidak akan terapung terbang. Kan? Dan begitulah dalam masa yang sama manusia itu ada yang disimpan di dalam bumi. Ahya'an wa amwata, yang hidup berada di atas permukaan manakala yang mati berada di dalam perut bumi. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada ayat yang ke-27. Inilah tajuk perbahasan kita, insya-Allah bersama-sama kita tadabbur dan pohon kepada Allah taufik untuk kita mendapat ketepatan daripada apa yang akan kita bicarakan. Allahumma amin. Bagi Allah Taala menyebutkan waja'alna fiha rawasiya syamikhatin, dan telah kami jadikan fiha, padanya, pada apa? Pada muka bumi, rawasiya, pasak-pasak, kan? Okey. Wal jibala arsaha, rawasiya sama dengan arsaha. Okey. Dan kami jadikan pada bumi itu pasak-pasak yang menjaga ia daripada bergegar, okey, bergoyang. Maka dengan adanya pasak ini, maka tegap dan teguhlah muka bumi Allah Azza wa Jalla. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhat. Apa makna syamikhat? Apa dia? Syamikhat, yang tinggi menjulang sampai kadang-kadang menyentuh awan. Tengok gunung Everest macam mana, tuan-tuan? Tengok gunung Kinabalu macam mana, tuan-tuan? Tengok gunung Rapat macam mana? Gunung Rapat tak ada sangat, tuan-tuan. Dia cuma rapat-rapat saja tapi tak tinggi. Okay? Dan gunung Rapat ini adalah gunung-gunung yang paling rapat di dunia. Di antara gunung tu dia yang paling rapat sekali, tuan. Baik, hadirin semua. Rapat dia. Promosi, tuan-tuan, tempat saya tinggal. Wa ja'alna fiha rawasiya, dan kami telah jadikan pada muka bumi itu rawasiya, pasak-pasak yang menjaga keutuhan bumi, syamikhat, yang tinggi. Di sini ada ayat tentang sains, tuan-tuan. Luar biasa dahsyat. Allah jadikan gunung ini dengan pelbagai fungsi dan hikmah. Di antaranya yang pertama, pasak bumi. Antaranya yang kedua, naik tinggi. Apa dia? Ialah hikmah dijadikan ia apa? Hikmah pertama, pasak bumi. Hikmah yang kedua, dia menjadi tempat menahan angin, dengan itu awan boleh bergerak. Kan, tuan-tuan? Maknanya angin itu tertahan dengan adanya bumi. Jadi dia juga berperanan dalam pembentukan awan yang bergerak tadi, maka taburan hujan pun berlaku dengan baiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, rupanya, tuan-tuan, gunung ini adalah mesin penapis air. Haji, Mahfuz, pernah dengar penapis air Kowe? Pernah dengar penapis air Kuko? Dan kalau tuan-tuan nak beli yang Islam punya produk, BMF punya produk, namanya Al-Hijrah. Okey, rasanya sedap, tuan-tuan. Pusat pengajian saya pakai yang itu, tuan-tuan. Okey, lebih sedap daripada Kowe nampaknya rasanya. Setakat inilah, tuan-tuan ya. Baik, namanya Al-Hijrah. Promosi, tuan-tuan ya. Tapi bukan saya jual, saya beli, tuan-tuan ya. Baik, hadirin semua.
Tuan-tuan tengok. Allah sebut apa? وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. Dan kami jadikan bagi kamu itu gunung-gunung yang tinggi, dan kami berikan kamu minum air yang tawa sedap rasanya. Maknanya, tuan-tuan pernah minum tak air proses osmosis berbalik tu? Rasanya apa? Macam ada rasa sikit kan dekat tekak. Pernah tak minum air Evian? Evian lah. Evian. Pernah nak rasa? Rasanya macam mana? Ha? Sedap kan? Tapi sebotol RM6. Tuan-tuan. Okey? Sedap. Tuan-tuan, yang itu tu ambil daripada pergunungan yang sangat tinggi. Kalau tak silap dekat Perancis. Kalau tak silap, tuan-tuan. Betul? Kan? Tinggi. Tuan-tuan, cuba tengok betul-betul ayat ini. Allah sebut apa? Setelah menyebutkan tentang gunung yang tinggi, Allah Ta'ala sebut, dan kami berikan kamu minum daripada air yang sangat tawar. Bila kajian sains dijalankan, tuan-tuan, ni kajian sains, tuan-tuan, disebutkan oleh seorang doktor. Tuan-tuan, kalau nak namanya nanti saya bagi, jumpa saya, tuan-tuan. Maknanya saya bukan auta, ini fakta, tuan-tuan. Ya. Baik, hadirin semua, mereka menyebutkan semakin tinggi keadaan gunung itu, maka air yang berada di sampingnya itu adalah semakin tawar dan semakin, apa istilah kita? Apa istilahnya? Maknanya dia kita minum tu rasa nyaman sekali. Maknanya semakin puas. Semakin sedap. Bukan sedap. Kalau air sirap sedap ya. Dia air tawar juga. Tapi tawar yang macam betul-betul jernih sangat. Sangat jernih. Tuan-tuan, semakin besar dan tinggi gunung itu, semakinlah air yang turun di sampingnya itu semakin jernih, bersih, tawa dan amat menyegarkan. Tuan-tuan, ini bukan cakap saya. Tuan-tuan, malam tadi saya sempat buat sedikit bacaan dan dengar beberapa kajian, tuan-tuan, dan mereka dapati itulah perkaranya. Quran dah sebut lama. Dan tuan-tuan, uniknya beliau mengatakan sehingga ke hari ini pengkaji-pengkaji tidak dapat menemukan apakah sebab air yang turun daripada atas itu sampai ke bawah menjadi air itu sangat baik, jernih, tawa dan amat-amat menyegarkan orang yang minumnya. Tuan-tuan, maknanya apa? Daripada atas itu turun. Seperti dia ditapis, tapis, suling sampai ke bawah. Air yang di bawah itu sangat jernih. Tuan-tuan perasan tak kalau kita lepas terung Manora ni, nak ke Kedah, kita jalan ke depan je sikit, nanti tuan-tuan nampak ada orang bawa tong. Dia tak ada air dekat situ. Dia ambil air apa tu? Kenapa dia ambil air bukit? Tak ambil air Masjid Muttaqin. Nampak tuan-tuan? Itulah jernih dan bersihnya air yang turun daripada gunung. Kalau tuan-tuan lalu jalan ke Cameron Highland, kan? Jalan beberapa kumpulan, tuan-tuan boleh tengok berhenti tepi jalan bawa tong. Kenapa dia ambil air daripada gunung? Kerana Quran telah sebutkan wa asqainakum ma'an furata, dan kami berikan kamu minum daripada air yang amat tawar lagi menyegarkan, akibat datangnya daripada gunung-gunung yang besar dan tinggi. Nampak tuan-tuan? Nampak? Jadi untunglah tuan-tuan yang duduk dekat Meru ni dekat dengan gunung-gunung, tapi tetap minum air paip juga, tuan-tuan. Apa dia? Maksudnya air itu air tawar, tapi dia tersangat-sangat bersih dan baik begitu. Maknanya kalau minum sangat baik untuk kesihatan. Berbanding dengan air yang ada klorin, air yang ada campuran itu dan ini. Maknanya air yang turun daripada bukit yang tinggi, turun, celah-celah dengan batu, tuan, akhirnya sampai ke bawah menjadi air yang amat jernih, sedap, baik untuk tubuh. Nampak tuan Tanpa sebarang pencemaran yang berlaku ke atasnya. Inilah keunikan ciptaan Allah. Tuan-tuan, ayat 26, 27 adalah ayat yang memberikan dalil bahawa pencipta alam ini adalah Allah. Dan penurun Al-Quran ini adalah Allah.
Kenapa? Kerana dia yang menceritakan tentang air yang baik dan jernih itu keluar dan turunnya daripada lereng-lereng bukit ataupun gunung-gunung yang besar. Maknanya yang turun tu memang betul-betul pure. Boleh tuan? Jadi lepas ni kita sama-sama buat ekspedisi ke mana-mana gunung tuan-tuan. Kita buka syarikat air mineral insya-Allah. Okey, dekat tag itu kita letakkan ayat ni tuan-tuan. Lepas tu letak muka saya sebelah. Okeylah. Tuan-tuan. Baik. Hadirin semua. Apa DJ? Okey, baik. Hadirin semua, yang tu kita boleh bincang belakang tuan-tuan pasal saya dah tak terpilih jadi Menteri Agama. Jadi saya sentiasa ada di sini insya-Allah tuan-tuan. Baik, hadirin semua, tengok. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata." Ma'an furata. Baik, selesai. Habis. Jadi tuan-tuan, ini satu keajaiban ciptaan Allah dan keajaiban ayat Quran yang Quran telah sebutkan tingginya gunung itu dan air yang amat tawar. Menunjukkan kepada kita tuan-tuan, lagi tinggi keadaan gunung itu menunjukkan lagi baik air yang turun di samping dan di sisinya. Okay? Dan inilah penemuan yang sama dengan pengkaji-pengkaji sains yang telah menemukan dapatan yang sama dengan mereka. Sebab tu tuan-tuan tengok air mineral biasa kita ni air telaga ni tuan-tuan, air daripada bawah tanah. Rasanya lain dengan air Evian yang tuan-tuan beli daripada pergunungan yang turun kan? Tuan-tuan, rasanya amat berbeza. Beza, tuan-tuan beza. Itunya sangat-sangat menyegarkan, sangat sedap dan sangat baik. Inilah keagungan ciptaan Allah Azza wa Jalla dan dialah yang menurunkan Al-Quran. Lalu Al-Quran kata wailun yawma idzin lil mukadzibin. Perasan tak ayat ke-26 dah sebut dah wailun yawma idzin lil mukadzibin. Tapi ayat ke-28 ulang lagi sekali. Artinya apa? Amat celakalah, amat malanglah, amat buruklah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Apa lagi yang kamu nak dustakan? Allah Ta'ala menciptakan gunung yang besar, kamu tengok di atas muka bumi ini. Dan air pun turun di sekelilingnya, kamu nampak. Apa lagi yang kamu nak dustakan? Perasan tak? Pengulangan perkataan wailun yawma idzin lil mukadzibin sama dengan pengulangan dalam surah Ar-Rahman, iaitu Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maknanya apa? Tengok tuan-tuan perhatikan dengan baik. Tolong perhatikan dengan baik, jangan tidur dulu. Saya habis cakap, tidurlah tak apa. Okey? Jangan tidur dulu. Ini sangat penting. Dalam suratul Rahman Allah menyebut Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manakah nikmat Tuhanmu yang kamu nak dustakan? Dalam surah Al-Mursalat, celakalah mereka yang mendustakan. Faham? Dalam surah Ar-Rahman, manakah nikmat Allah lagi yang kamu nak dustakan? Allah sebut nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Sebut nikmat lagi, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dalam surah Al-Mursalat, amat celaka dan malanglah orang yang mendustakan. Seperti satu jawapan kepada Ar-Rahman. Dan dalam suratul Mursalat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang beberapa azab-azab ataupun beberapa tanda-tanda kebesaran Allah yang amat buruk sekali orang yang telah melihat tanda itu lalu mereka mendustakannya. Boleh nak? Boleh tak? Baik, sambung lagi. Dah. Ayat ke-29. Bismillah. Ayat ke-29. Setelah wailun yawma idzin lil mukadzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Amat malang dan celakalah mereka yang mendustakan pada hari ini. Dan maka tuan-tuan, intaliqu, pergilah ila ma kuntum bihi tukadzibun, kepada apa yang kalian dulu dustakan. Maknanya apa tuan-tuan? Orang-orang yang dustakan adanya hari akhirat, adanya neraka, adanya azab, nanti di akhirat mereka akan dibentak dengan mengatakan, "Peh,
Kamu tak percaya kan ada? Sekarang pergi tengok. Betul tak ada neraka itu? Nampak tuan-tuan? Mereka akan diperkatakan dengan perkataan yang amat buruk kepada mereka. Intaliqu. Istilah kita kalau kasarnya tuan-tuan, berambus kamu pergi sana masuk. Okey? Intaliqu, pergi sama. Apa yang kamu dustakan dahulu, sekarang pergi. Itu yang kamu dustakan, kamu tengok betul-betul ada depan kamu. Semoga Allah pelihara kita daripada jadi dalam golongan tersebut. Allahumma amin tuan-tuan. Baik, intaliqu, pergilah. Tapi tuan-tuan, bezakan jawapan orang yang nak dimasukkan ke dalam syurga. Apa kata mereka? Kata Allah dalam Al-Quran, dalam suratul Furqan, muka surat yang terakhir, Allah Ta'ala sebut, Salamun alaikum bima sabartum. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ucapan penghormatan pada hari mereka dimasukkan ke dalam syurga adalah salam sejahtera, silakan masuk tuan. Lain kan? Yang ini, intaliqu, pergi sana tengok. Kamu tak percaya? Pergi tengok ada ke tidak. Nampak tuan-tuan? Dua perkataan yang berbeza. Satu ditolak dengan penuh kebencian, tidak ada adab. Pergi sana tengok. Kamu dustakan dulu hari ini. Tengok ada ke tidak azab yang kamu dustakan. Tetapi orang yang masuk ke dalam syurga, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sejahtera ke atas kalian semua wahai penduduk syurga. Inilah tempat tinggal yang baik, sebaik-baik tempat kamu akan tinggal di dalamnya. Lain jawapannya. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ucapan penghormatan pada hari mereka itu bertemu, ucapannya adalah sejahtera ke atas kalian, sejahtera ke atas kalian, sejahtera ke atas kalian. Yang satu, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kamu kepada tempat yang kamu dustakan dahulu. Sambung ayatnya tuan-tuan. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu kepada kepulan-kepulan asap yang ada 3 cabangnya. Okey? Yang ada 3 cabangnya. Yang ni tuan-tuan, susah betul saya nak faham. Susah saya nak faham tuan-tuan. Berjam-jam saya, bukan berjam-jam lah tuan-tuan. Saya duk buka itu, buka ini, buka itu, buka ini. Tuan-tuan payah betul nak faham yang ini. Yang ni memang susah nak faham. Sampaikan dibentukkan gambar rajah. Apa makna 3 cabang? Maka di sana ada terdapat pelbagai takrifan dan definisi para ulama terhadap makna 3 cabang. Apa 3 cabang itu? Ayat ini cerita ayat dalam neraka. Tadi dia kata apa? Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kamu kepada tempat yang kamu dustakan. Intaliqu ila dhillin dhi salasya. Pergilah kamu kepada tempat yang berkepul-kepul, maknanya yang gelap, yang memiliki 3 cabang. Apa tu tuan-tuan? Apa tuan-tuan? Wallahu alam. Betul tuan-tuan. Masa saya mula-mula baca pun tengok, ya Allah, benda apa ni? Buka tafsir tak boleh faham. Buka tafsir ini pun tak boleh faham. Hadirin semua, akhirnya saya buat kesimpulan walaupun tak boleh tuntaskan maknanya. Yang pertama, sebahagian ulama tafsir menyatakan makna 3 cabang ini adalah apa? Iaitu asap daripada bakaran api yang berkepul-kepul itu akan meliputi betul-betul diri kamu daripada 3 arah. Asap kalau keluar, arahnya ke atas, ke kanan dan ke kiri. Tak ada asap tu kalau keluar, dia jadi ke bawah. Tak ada kan? Jadi dia ke atas, ke kanan kamu, ke kiri kamu. Dia akan meliputi kamu betul-betul. Kamu akan tenggelam berada di dalam kepulan asap yang amat panas. Tapi kena ingat tuan-tuan, ianya baru asap, bukan api lagi. Dan bukan lava bahang api, belum lagi. Itu asapnya sudah menjadi azab kepada manusia. Ila dhillin zi thalasi syu'ab. Terjemahan yang kedua pula mengatakan bahawa makna daripada 3 ini apa dia? Api neraka itu dia menjilat. Tuan-tuan pernah nampak tak? Dalam cerita kartun tu, api tu kalau nak bakar rumah dia macam jilat. Kan? Kena langsir pula terbakar. Lepas tu dijilat atap. Kan? Api yang menjilat.
dikatakan begitulah umpamanya neraka itu apinya memiliki macam 3 lidah. Maka dia akan menjilat-jilat orang yang akan dimasukkan ke dalamnya, menunjukkan dahsyatnya suasana api tersebut. Boleh kan? 2. Hadirin semua, jadi itulah beberapa tafsiran para ulama, tetapi saya cenderung mungkin kepada yang pertama, iaitu pada memaknakan apa dia? Iaitu asap yang banyak dibakar daripada api, yang mana api itu mengeluarkan asap yang berkepul-kepul dengan sangat besar dan banyak, dan manusia berada di tengah-tengah kepulan asap yang sangat besar. Kalau boleh digambarkan dengan lukisan, tuan-tuan, kalau boleh digambarkan dengan lukisan, andaikan sahaja ini adalah api neraka. Macam mana? Tak boleh macam ni. Kita di sini api. Kalau api, dia akan ada namanya, bukan asap. Ni apa namanya? Yang hujung api tu, orang panggil apa? Jelaga, bukan jelaga. Dia punya bahang. Apa? Lahab, dalam bahasa Arab disebut lahab. Ayat selepas tu ada. Api, kalau arang tu keluarkan dia punya apinya tu. Apa? Kebakaran keluarkan api. Maksudnya dalam kawah api yang banyak tu, dia keluarkan meluap-luap tu. Luapan tu apa nama? Haba macam tak best dia bunyinya. Okey, tak apalah tuan-tuan. Jelaga bukan jelaga. Itulah api tu, hujung tu lidah tu. Okey, apa tu tuan-tuan? Itu yang di atas ni. Sini apinya, sini lidahnya. Dan tengok. Okey. Nanti manusia itu berada di sini. Wallahu alam tuan-tuan, dia punya tamsilan dia. Lalu tuan-tuan, ini belum kena api, baru kena asapnya. Asap sudah pun berkepul-kepul kepadanya, tenggelam ia di dalam kepulan asap kanan, kiri, atas, tengah dan belakang. Kan? Maknanya apa? Mereka tak boleh lepas. Pada waktu tu mereka terasa amat-amat pedih, sakit dengan kepulan asap tadi. Sudah cukup menyaksakan, tapi itu belum lagi dibakar. Bakar tu sesi lain pula. Dan boleh tuan? Faham tak maksudnya tuan? Berada dalam timbunan kegelapan, kepanasan api saja sudah menjadi azab besar bagi penduduk neraka pada waktu itu. Berani ke tuan-tuan nak singgah? Tak payah rasa-rasa nak singgah tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan sekali-kali ada niat nak singgah tuan-tuan. Kalau rasa nak cuba-cuba tuan-tuan, baring ke atas jalan raya, buka baju cukuplah. Okey, tuan-tuan. Itu tu jauh bandingannya. Takkan pernah sama. Kita pohon kepada Allah keselamatan daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Quran kata apa? La dhalilin wala yughni minal lahab. Sesungguhnya neraka itu tidak ada tempat kamu nak pergi taut berlindung. Punya panasnya tadi, tuan-tuan tak boleh cari tempat teduh. Nak teduh kat mana ni? Tak ada. Tak ada tempat berteduh sebab terlalu panas. Maknanya semua tempat berada dalam kepulan-kepulan asap yang panas, yang hitam, yang gelap, sampai tak ada tempat nak selamatkan diri. Nak berlindung tak ada. Tuan-tuan, kalau berlakunya hujan, kita boleh berteduh di bawah bangsal. Kalau berlakunya, contohnya gempa bumi, kita mungkin boleh berteduh di bawah rumah kita. Kita buat rumah bawah tanah, berteduh di bawah itu. Tetapi di akhirat Allah Azza wa Jalla tak ada tempat untuk manusia lari untuk berteduh daripada azab. Tak ada. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Tu ayat tu. Kalau yang ada kertas ni ditulis apa? Gelojak api neraka. Gelojak tu tuan-tuan. Dia punya tu lahab. Okey? Lahab. Sebab itu Abu Lahab dinamakan Abu Lahab. Kenapa? Kenapa Abu Lahab namanya Abu Lahab? Tuan-tuan. Kenapa Abu Lahab namanya Abu Lahab? Haji Mahfuz namanya Haji Mahfuz, kenapa? Abu Lahab, dia makan Abu Lahab apa? Tuan-tuan, kerana Abu Lahab ini memiliki rupa wajah yang amat putih. Putihnya itu putih.
putih. Putih. Faham tak? Putih meluap-luap. Maknanya putih yang cahaya bukan cahaya iman tuan-tuan. Dia putih. Putih. Dia putih sangat. Putih yang nampak. Putih. Tetapi tuan-tuan, dia tetap disediakan baginya akan neraka. Itu sebagian tafsir menyebutkan lahab artinya yang meluap-luap. Putihnya ia seperti meluap-luap akan putihnya ia. Abu Lahab. Wallahu alam. Baik, sambung. Wala yughni minal lahab. Lepas tu Quran kata apa? Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Pada waktu itu ia tercampak ataupun berada di dalam, ia neraka itu melemparkan bunga-bunga api. Maknanya percikan-percikan api. Tuan-tuan, yang besarnya itu adalah seperti bangunan. Qasr ni dalam bahasa Arab artinya istana. Maknanya apa tuan-tuan? Subhanallah. Hai, cerita lagi. Tuan-tuan tengok ni. Tahu tak matahari? Tahu. Tuan-tuan, ini yang disebutkan oleh saintis dan pakar juga tuan-tuan ya. Bukan saya auta tuan-tuan ya. Saya selesai dah tengok. Tuan-tuan nak rujukkan yang boleh jumpa saya nanti. Ini matahari. Saiz matahari adalah puluh ribu juta kali ganda daripada saiz bumi. Jauh sangat. Tuan-tuan, bumi ini, bumi pula. Matahari ini tuan-tuan, dia kadang-kadang meletus tau. Dekat dia punya permukaan tu. Meletus. Bila meletus, dia punya isi dalam, dia macam terpancut. Faham tak? Terpancut, masuk balik. Yang pancut ni saja ni, yang terpancut ni saja, dia punya saiz lebih besar daripada bumi. Yang terpancut tu, tingginya, besarnya itu lebih besar daripada bumi. Cuba tuan-tuan bayangkan. Macam mana kalau disiapkan neraka itu, katanya apa? Percikan bunga api neraka sahaja besarnya seperti qasr, istana, bangunan-bangunan besar. Siapa boleh selamat tuan-tuan? Siapa yang boleh selamat? Tak ada siapa yang boleh selamat. Baik. Ada ayat yang lagi unik. Alamak, masa pula dah habis. Tuan-tuan, lagi luar biasa. Allah Ta'ala sebutkan tentang kulit manusia yang terbakar dengan api nanti. Apa Allah kata? Siapa jumpa tuan-tuan ayatnya? Ni ayat sains ni tuan-tuan semua sekali ni. Allah Ta'ala sebut apa? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Surah An-Nisa ayat 56. An-Nisa 56. Alhamdulillah. Sebut ya rahmukallah tuan-tuan. Sebutlah kuat sikit. Saya pakai speaker boleh semua dengar. Yahdikumullahu yaslih lakum balakum. Baik. Hadirin semua. Tang mana tadi kan dah hilang. Itulah tuan-tuan, tak sebut. Baik. An-Nisa 56. Tuan-tuan tengok. Macam tu panas punya api neraka yang akan memenuhi tubuh manusia dan terbakar habis tubuh manusia. Tapi Quran kata apa? Ayat An-Nisa 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, kami akan bakar mereka dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali masak kulit mereka, kami akan tukarkan kulit yang lain. Setiap kali masak kulit mereka, kami akan tukarkan kulit. Kenapa tukar kulit? Subhanallah. Al-Quran telah sebutkan lebih awal dahulu. Sebelum adanya penemuan sains. Yang sains dapat melihat kulit ini ada 4 lapis permukaan. Okey, dia ada permukaan kulit. Tuan-tuan, kemudian ada dalamnya kulit yang padanya tumbuh ataupun ada nerve-nerve, saraf-saraf. Saraf itulah yang merasa sentuhan, kan? Panas, sejuk. Tetapi tuan-tuan, manusia apabila daging kulitnya dah masak,
lapisan yang ada rasa sentuhan, yang ada nerve tu habis dah hangus. Maka manusia kalau dah hangus, dia tak boleh rasa lagi dah. Faham tak? Kalau tangan orang tu rentung, tuan-tuan, kita pegang, rasa tak? Kenapa tak rasa? Atau ada nurse kat situ. Kenapa? Sebab deria rasanya dah habis, tak ada. Quran kata kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali masak kulit mereka, maknanya habis dah semua. Rentung, terbakar dah. Kalau terus dibakar, dia tak akan rasa azab. Sebab apa? Sebab derianya dah tak ada. Maka untuk betul-betul dirasakan azab, baddalnahum juludan ghairaha. Kami tukarkan kulit yang baru, supaya setiap kali kulit ditukarkan, setiap itulah dia rasa panasnya api yang membakar. Semoga Allah selamatkan kita daripada azab api nerakanya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Panas sangat tuan-tuan. Panas sangat tuan-tuan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Ka'annahu jimalatun sufur. Pada hari itu, orang yang mendustakan, ini sepertinya, tuan-tuan, sepertinya besarnya itu, tuan-tuan, adalah seperti unta berwarna kuning. Ada sebahagian ulama menyebutkan sufr itu unta warna kuning tu maknanya apa? Orang zaman dulu bila sebut unta tu hitam sangat, nak kekuningan dia panggil sufr, kuning. Artinya apa tuan-tuan? Wallahu a'lam. Saya sebut dah tadi tuan, saya belum dapat tuntaskan makna 3 tadi, tapi apa yang saya dapat itulah sekadarnya. Gelapnya asap-asap yang berkepul kepada manusia yang mengazab itu, sehinggakan asap itu terlalu hitam dan gelap. Macam mana orang Arab dulu, dia boleh dapati faham makna gelap itu dengan unta-unta mereka yang suf itu. Itu yang disebutkan kata suf. Disebutkan unta kerana apa? Orang Arab selalu berhadapan dengan unta. Dan mereka faham unta ni kalau hitam sangat, kekuning-kuningan, namanya jimalatun sufr, unta yang kuning. Maknanya gelap sangat dan dia menghala ke arah kuning. Wallahu a'lam, kemungkinan asap-asap yang berkepul itu tersangat-sangat gelap dengan panasnya bara api dalam neraka itu, sehingga ia terlalu hitam sehingga kekuningan. Boleh faham tuan? Boleh faham ke tak boleh faham? Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alangkah binasa dan celakalah pada hari itu orang yang terus mendustakan ayat Allah. Ulang lagi. Wailun yawma idzin. Hadza yawmu la yantiqun. Kamu sedang disiksa dengan penyiksaan yang luar biasa ini. Ingat, hari ini adalah hari kamu tak akan boleh bercakap. Maknanya apa tuan? Maknanya apa? Tak adanya kamu nak minta excuse, permission, tangguh sekejap, nak beriman balik, nak nyembang, nak kata hadza yaumul la yantiqun. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Pergi kamu masuk ke dalam neraka, jangan cakap apa-apa lagi. Maknanya apa tuan-tuan? Waktu tu no excuse. No apa tuan-tuan? Apa? Tiada maaf bagimu. Tiada alasan lagi diterima. Palingkan wajahmu daripadaku. Tak ada. Aku sudah berikan banyak penangguhan di atas dunia. Kamu buat, tidak diazab lagi. Berikan ruang. Tangguhkan lagi. Berikan ruang. Sampai tua. Sampai beruban. Sampai sakit. Masih lagi tak nak berubah juga. Sampai dah satu waktu, dah no excuse lagi kepadamu. Ikhsa'u fiha wa la tukallimu. Dah, jangan cakap apa-apa lagi. Rasakan azab. Kita mohon kepada Allah keselamatan tuan-tuan. Allahumma amin. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Tidak akan diberikan kepadanya izin. Tak nak minta izin balik ke dunia ke, nak minta izin tebus anak ke, tebus harta ke, tak ada. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Dan mereka ingin agar mereka itu diberikan kemaafan ataupun excuse, tuan-tuan, dengan apa yang mereka buat. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alangkah celakalah pada hari itu mereka yang selalu mendustakan
apa yang ada di akhirat nanti. Hadzal yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah hari pemutus, pemisah yang akan Allah himpunkan kamu semua dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Semuanya akan sekali kita. Orang itu akan jumpa Fir'aun balik, jumpa Qarun, jumpa Haman, jumpa Namrud, semuanya akan jumpa balik. Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya akan dihimpunkan bersama. Orang zaman dulu sampai orang zaman akhir, semuanya dikumpulkan. Yang berhak kena azab, mereka semua akan berada di sana. Hadza yaumul fasl. Itulah hari keputusan yang datang daripada Allah Azza wa Jalla. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Sekarang ini kalau kamu ada lagi nak selok-belok, nak istilahnya apa tuan-tuan? Cilok-cilok. Betul tuan. Datuk Ghazali sebut betul tuan-tuan. Kalau kamu rasa pandai nak cilok-cilok sekarang, pergi buat cilok-cilok. Lepas ke tak lepas? Maknanya apa tuan-tuan? Tak ada siapa pun yang akan terlepas di akhirat nanti. Kamu cubalah, usahalah. Guna kabel itu ke, guna kabel ini ke, guna itu ke, guna ini. Takkan boleh lepas. Cilok-cilok mana lah, selit lah mana. Tuan-tuan nyorok bawah bara api ke? Bukan tuan-tuan lah, kita cerita. Orang tu nyorok bawah bara api ke? Tuan-tuan, nyorok bawah malaikat Malik ke? Tak ada ruang untuk menyorok. Tuan-tuan, fa in kana lakum kaidun fakidun. Kalau kamu semua ada tipu daya, maka sekarang buatlah tipu daya itu. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Habis dah. Insya-Allah pertemuan akan datang kita akan masuk tentang yang sebaliknya pula. Tuan-tuan, hari ini bagi kita habis biar tentang neraka. Tuan-tuan, akan datang adalah tentang syurga dan kenikmatannya bagi orang yang beriman. Jadi ni biar hari ini kita bagi kita takut masuk neraka, takut dibakar, diazab. Dan hadirin semua, saya ingatkan diri saya dan kita semua tuan-tuan. Tuan-tuan doakanlah bersama-sama tuan-tuan. Doakan saya, doakan kita semua, doakan kawan-kawan dalam masjid ni tuan-tuan, supaya Allah selamatkan kita daripada azab api nerakanya tuan-tuan, yang takkan mampu kita tanggung kepanasannya, takkan mampu kita tanggung azabnya. Walaupun saya mengakui kita ini banyak kesalahan dan kesilapan kepadanya, banyak kelalaian kita kepadanya, banyak ketelanjuran yang kita buat menyalahi perintahnya. Tapi kita masih berharap dengan doa-doa tuan-tuan semua, Allah Ta'ala ampunkan dan rahmati kita semua. Hadirin yang saya kasih sekalian, apa benda yang paling penting adalah poin yang diulang selalu, wailun yawma idzin lil mukazzibin. Artinya apa? Amatlah malang pada hari ini orang yang mendustakan. Jadi apa dia? Jangan sekali-kali ketika di dunia dustakan tentang kebenaran hari akhirat. Dustakan tentang benarnya ada neraka. Inilah yang perlu difahami oleh kebanyakan manusia. Kalau dia faham yang ini, dia akan cuba nasihat dirinya agar tak masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat peringatan untuk manusia lah, hamba-hamba orang yang beriman, orang yang tak beriman pun diperingat. Dalam ayat sejadah apa sama dekat dengan ayat yang wailul mukazzibin ni kan. Maksud tu dia kata wala tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tapi itu dia peringatlah tapi lalai. Jadi macam mana perbezaan Ustaz dengan ayat ni? Hadirin semua, yang ayat dalam surah As-Sajdah, apa tadi ayatnya? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa beza dengan cerita yang ini tuan-tuan? Yang ini ceritakan tentang sifat neraka itu. Adapun ayat dalam surah Sajadah, dia ceritakan keadaan ahli neraka itu. Pada hari mereka semua dah tertengok, betul neraka ni ada, macam ni azabnya. Maka tertunduklah kepala mereka. Yauma taral nanakisu ru'usihim inda rabbihim. Lalu dia pun kata, Rabbana absarna, kami tengok betul lah. Wasami'na farji'na, tolonglah balikkan kami sat kat dunia. Kalau kami balik kat dunia, kami akan betul-betul beriman. Confirm, swear, janji. Tapi tak boleh dah. Maknanya yang itu menggambarkan sifat penyesalan ahli neraka. Nakisu ru'usihim maknanya tertunduk kepada mereka.
malangnya aku, kenapa dulu aku tak beriman. Nampak tuan? Tertunduk mereka. Tapi yang ini ceritakan tentang sifat neraka itu sendiri. Yang itu sifat orangnya, yang ini sifat nerakanya. Boleh faham kok, no? InsyaAllah. Boleh tuan-tuan? Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hadirin semua, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, ampunkan dosa kita semua, selamatkan kita daripada segala perkara yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keampunannya, dengan taufiknya. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diri kita, ahli keluarga kita, zuriat keturunan kita, semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabung ada di luar tuan-tuan.